Kau akan aku kan. Jadi okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashidi bin Nur Hayat. Okay, nama saya Muhammad Nafi bin Tajidin. Okey. Kami di sini ingin membentangkan dan menerangkan iaitu konsep asas kaedah fiqh yang bertepatan dengan STK. STK itu bermaksud Sains, Teknologi, Kejuruteraan. Ya. Okey, di sini terdapat apa yang kami tahu adalah terdapat 5 kaedah, iaitu kaedah yang pertama yang kami tahu adalah setiap perkara bergantung kepada niat. Yang kedua, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mengundang kemudahan. Yang keempat, kemudaratan dihapuskan. Yang kelima, Dan yang kelima, adat kebiasaan dijadikan sumber hukum. Penerangan untuk kaedah yang pertama, iaitu setiap perkara bergantung kepada niat. Okey. Fungsi disyariatkan niat. Okey. Yang pertama, membezakan ibadat dengan adat. Iaitu yang maksud menahan diri dari makan kerana puasa atau meneruskan adat. Okey. Yang kedua, menyembelih binatang untuk makan atau ibadat korban. Okay. Itu yang kedua. Dan yang pertama. Yang kedua adalah membezakan ibadat dengan ibadat yang lain. Okay. Nah, itu ibadat fardu atau sunat. Kedua, mengeluarkan wang sebagai sedekah ataupun zakat. Ya. Itu. Selain itu, amalan selain ibadat khusus, niat sangat diperlukan bagi tujuan mencapai status ibadat atau bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang kami tahu adalah kajian, rekaan dan penyelidikan hendaklah bertujuan baik dan menepati syarat. Contohnya, menghasilkan telefon pintar yang boleh memudahkan dan membantu kerja manusia. Seperti buat kerja-kerja harian lah. Okey, yang kedua, setiap perancangan dan pelaksanaan bagi mencapai maklumat di atas hendaklah disusun dengan baik dan mendapati kualiti syarat dan semasa. Iaitu contohnya, menghasilkan sistem pengurusan yang mampu menjadikan kerja tersusun dan efektif. Yang ketiga, mendahulukan sesuatu yang terpenting daripada yang penting sebagaimana yang diminta oleh tujuan syariat. Ya, sebagai contoh, menyelamatkan nyawa ramai manusia menjadikan keutamaan dalam menghasilkan kenderaan berbanding untuk tujuan keuntungan. Okey, seterusnya kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah keyakinan. Okey, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Okey, maksudnya keyakinan pada sesuatu yang dipegang oleh seseorang itulah, seseorang yang tidak boleh berubah dengan sewenang-wenangnya, oleh gangguan syak ataupun keraguan yang kita tidak pasti dia punya status kebenaran dia. Okey. Bagi penerangan kaedah ini adalah keyakinan mestilah berdasarkan sandaran atau sumber yang jelas dan tiada keraguan padanya. Yang kedua, keyakinan kepada ilmu yang dimiliki secara benar mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar dan penuh keyakinan. Yang ketiga iaitu segala usaha hendaklah memenuhi tujuan syariat, iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Yang terakhir, hasil kerja harusnya dapat memberikan impak terbaik bagi keselesaan dan kesempurnaan hidup manusia. Ya. Tengok je. Okey, yang seterusnya kaedah yang ketiga iaitu masaqahatu
ataupun kesusaran ataupun kesempitan. Yang mana dimaksudkan dalam kaedah ini adalah merujuk kepada beberapa keadaan yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia. Okey. Biasanya antara kesukaran yang boleh menjadi sebab berlakunya kemudahan dan keringanan. Okey, yang pertama kita ada kekurangan. Kekurangan ini dia merujuk kepada kegilaan atau siuman kanak-kanak sehingga umur balik dan orang yang hidup sehingga ia sedar. Dalam keadaan jahil pula, hilangnya kewarasan biasa sebagai seorang manusia. Yang kedua, atau suatu keadaan tidak tahu perkara sebenar namun diketahui selepas berlakunya sesuatu perkara tersebut. Okey, antara kesukaran yang ketiga adalah sakit. Okey, contohnya diberi kemudahan untuk memilih kaedah lain untuk melunaskan kewajipannya. Yang kedua, contohnya macam orang itu dia dibenarkan untuk bertayamum misalnya. Kerana apa? Kerana sakit yang boleh memudaratkan dirinya sekiranya ia berwudu. Jadi di kaedah fiqh membolehkan seseorang itu untuk bertayamum sekiranya dia sakit. Okay. Seterusnya, musafir. Musafir ni adalah seseorang yang bermusafir atas tujuan yang baik dibenarkan untuk menyempurnakan kewajipan tertentu andai urusan musafir tersebut menimbulkan kesukaran baginya. Contohnya, seseorang itu dibenarkan untuk melakukan solat qasar dan jamak bagi menggantikan solat fardu secara penuh. okay. Seterusnya kelupaan ataupun terlupa. Okay. Contoh seseorang tu dia terlupa melaksanakan sesuatu ibadat ataupun apa jua perkara yang dianggap tidak menanggung apa-apa tanggungjawab. Okay, contoh macam seseorang tu dia tidak dianggap berdosa. Okey, sekiranya yang seseorang yang puasa makan pada siang hari bila ia terlupa. Okey. Jadi dia tidak dianggap berdosa kerana dia terlupa untuk dia terlupa. Yang mana hari itu dia sedang puasa. Okay. Yang kelima, 6. Paksaan. Paksaan yang diterima bagi melayakkan seseorang gugur mengikut tanggungjawab dalam agama adalah untuk menyelamatkan agama yang dan lain-lain maksud syariat. Okay, last sekali umumul balwa, iaitu sesuatu perkara yang telah diterima umum yang boleh dimaafkan bila berlakunya perkara tersebut. Contohnya percikan tanah merah yang terkena pakaian. Okey. Terdapat beberapa konsep. Konsep pertama adalah konsep rukhsah, iaitu kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak merangkumi perkara-perkara berikut. Perkara yang pertama adalah pengguguran. Okay. Digugurkan sesuatu hukum atas sebab tertentu yang boleh dianggap kesukaran. Contohnya, dibenarkan meninggalkan puasa Ramadan disebabkan kesakitan yang berat. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan dalam melaksanakan ibadat boleh berlaku apabila kesukaran boleh mengganggu tujuan sesuatu perkara. Contohnya, dibenarkan mengurangkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja. Seperti yang diterangkan tadi adalah solat qasar dan jamak tadi. Yang ketiga, pergantian kesukaran bagi melakukan sesuatu ibadat atau kerja boleh diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya, bertayamum untuk menggantikan wudu. Ada juga yang benda lain. Ya. Okey.
Okey. Yang keempat, konsep rukhsah iaitu pendahuluan. Seseorang dibenarkan untuk mendahulukan sesuatu perkara pada masa hadapan atas sebab kesyukuran tertentu. Contohnya, solat asar dalam waktu zuhur atas sebab musafir. Macam orang tu dia nak pergi musafir dari satu tempat ke satu tempat, contohnya balik kampung. Jadi dia ni diberikan kelonggaran untuk buat solat jamak. Okey. Sekali kan. Contohnya macam tadilah solat asar dan dalam waktu zuhur kita sekalikan. Okey. Seterusnya adalah yang kelima, penangguhan atau melewatkan. Okey, penangguhan boleh dibuat dalam melaksanakan ibadat apabila ia diperlukan untuk mengelakkan kesukaran. Contohnya melaksanakan solat zuhur dalam waktu asar atas sebab musafir. Sama saja, cuma kelonggaran boleh dilewatkan atas sebab musafir. Ya, betul. Okey. Kaedah yang keempat. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan harta. Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan sama ada kepada diri, orang lain dan alam sekitar. Dalam masa yang sama, Islam melarang tindak balas kepada sesuatu tindakan daripada pihak lain yang boleh memberikan kemudaratan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW oleh Imam Suyuti yang bermaksud tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan membalas sesuatu dengan kemudaratan. Okey. Akhir sekali kaedah yang kelima iaitu al-adat al-muhkamah. Okey. Dalam kaedah ini ada adat dan juga uruf. Adat sesuatu yang sudah menjadi satu kezaliman dilakukan oleh manusia. Uruf pula sesuatu yang telah dimaklum oleh masyarakat hingga menjadi amalan kebiasaan. Okey, kaedah ini memberi maksud adat dan uruf boleh dijadikan rujukan bagi menetapkan sesuatu hukum bagi satu isu atau kes dengan syarat ketiadaan nas syarak dalam permasalahan tersebut. Okey, andai kata terdapat syarak, maka penggunaan kaedah ini akan terbatal. Pembahagian adat ataupun uruf ada 4 bahagian. Ada adat am, adat khusus, adat sahih, adat fasid atau rosak. Bagi adat am, kebiasaan yang diterima umum, contohnya sembahyang merujuk kepada solat bukan bermaksud yang lain seperti yang difahami oleh agama lain. Adat sahih pula, sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat. Contohnya, pemberian hantaran dalam majlis perkahwinan tidak termasuk dalam mas kahwin. Manakala adat khusus pula iaitu sesuatu yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri ataupun dalam kalangan golongan tertentu. Misalnya, kesarjanaan merujuk kepada kepandaian ataupun dan kecendekiawan seseorang. Kedua, yang seterusnya, yang keempat adalah adat fasid ataupun rosak. Iaitu sesuatu adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat. Contohnya, kita menjual barang secara bertanggung atau melebihi daripada bayaran secara tunai. Okey, penerangan bagi kaedah ini adalah asas pertimbangan utama untuk menerima adat sebagai rujukan
hukum ialah mencegah berlakunya kemudaratan melebihi daripada menarik kemaslahatan untuk manusia. Okey. Yang kedua, syarat utama huruf atau adat diterima ialah huruf tersebut menjadi satu amalan, kebiasaan atau satu budaya yang diamalkan secara berskala besar oleh masyarakat, konsisten dan tidak mudah berubah dalam tempoh masa yang singkat. Contohnya, membaca Yasin setiap malam Jumaat. Okey, kaedah yang terakhir dalam bab ni adalah hendaklah hendaklah amalan yang dikatakan sebagai adat tersebut tidak bercanggah dengan nas syarak atau mana-mana prinsip syariah yang putus qat'i. Okey. Terima kasih saja. Sekian daripada kami, kedua orang sejagat tampan. Ya, terima kasih.